Hari ini saya ingin mulakan dengan melihat kengerian yang sedang berlaku di Gaza. Sesuatu yang patut dilakukan oleh sesiapa sahaja yang mempunyai rasa prihatin. Kengerian yang Anda diberitahu, kengerian yang dilaporkan oleh media Anda, dan yang turut disebarkan di media sosial. Dan untuk melakukannya, tiada cara yang lebih baik selain pergi terus ke sumbernya, kepada orang-orang yang mengalami realiti itu sendiri. Dan itu adalah rakyat Gaza di Gaza. Jadi mari kita lihat kengerian hidup di Gaza yang sedang dikongsi oleh rakyat Gaza sesama mereka. Lihatlah penderitaan itu. Lihatlah kemiskinan itu. Lihatlah kelaparan yang dahsyat itu. Lihatlah kekurangan itu. Oh, betapa sengsaranya. Dan lihatlah pembaziran itu. Ini bukan image yang saya reka-reka. Ini bukan image tentera Israel. Ini adalah image-image yang rakyat Gaza kongsikan antara satu sama lain di saluran media sosial berbahasa Arab mereka. Yang mereka tidak jangka atau mereka tidak peduli pun jika dunia luar melihatnya. Namun begitu, walaupun apa yang Anda baru sahaja lihat di sini, naratif di luar negara tetap berterusan. Skripnya tidak pernah berubah. Media, mereka tidak memberitahu Anda bahwa setiap hari, secara purata, sehingga 600 truk bantuan memasuki jalur Gaza. Pengiraan yang dijalankan di Israel menunjukkan bahawa kira-kira 120 truk sehari sudah mencukupi untuk memberi makan kepada penduduk Gaza. Dan itu bermakna kita sedang bercakap tentang hampir 5 kali ganda jumlah yang mereka sebenarnya perlukan. Akibatnya, sebahagian besar truk membawa masuk barangan dan produk lain untuk memastikan penduduk Gaza tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka sebenarnya mempunyai lebih banyak makanan daripada yang mereka mampu habiskan. Tuduhan terhadap Israel tidak pernah berhenti cukup lama untuk bertanya. Jika ini adalah kebuluran, mengapa mereka langsung tidak kelihatan seperti mangsa kekejaman yang pernah kita lihat sebelum ini? Jika ini adalah kepungan, mengapa ia kelihatan seperti mereka berada di pusat membeli belah? Jika ini adalah kemusnahan, mengapa mereka mengadakan majelis perkahwinan di tempat yang kelihatan seperti kawasan hiburan malam? Dan sementara rakyat Gaza menunjukkan kebenaran kepada Anda, aktivis woke Barat sentiasa memberitahu Anda apa yang sepatutnya menjadi kebenaran mengikut apa yang propaganda mereka tentukan. Dan Anda akan melihatnya dalam komen di sini, dalam rancangan ini sendiri. Islamofasis di satu pihak dan Groyper yang jahil di pihak lain mengabaikan apa yang mereka lihat dengan mata sendiri dan sebaliknya memproyeksikan apa yang ada dalam otak mereka yang bebal. Jadi kita ada satu lagi kapal cinta Eropa yang menunjuk-nunjuk kebaikan atau armada gangguan dan penderaan seksual. Datang ke Gaza untuk apa sebenarnya? Bawa makanan? Lihat sekali lagi makanan yang mereka ada di Gaza. Satu lagi bot aktivis, influencer, dan penyelamat yang melantik diri sendiri tiba untuk menyelamatkan orang yang, menurut media sosial mereka sendiri, sebenarnya jauh lebih baik daripada apa yang ditunjukkan dalam video kutipan dana para aktivis itu. Sebuah flotila yang datang dengan skandalnya sendiri, kerana tiada apa yang lebih menggambarkan misi moral seperti tuduhan salah laku dalaman dan kekacauan sebelum mereka sampai ke Timur Tengah. Jadi saya tanya sekali lagi, sebenarnya untuk apa mereka datang ke sini? Untuk membawa ubat? Atau adakah ia hanya isyarat simbolik untuk direkam untuk TikTok? Meningkatkan jumlah penonton di media sosial untuk menaikkan pendapatan mereka sendiri? Mungkin. Mungkin membawa beberapa ekor kambing untuk hobi kegemaran lelaki Gaza? Siapa tahu? Karena jika kebuluran benar-benar menjadi isu di sini, Anda pasti menjangkakan flotila menuju ke tempat-tempat di mana kebuluran benar-benar berlaku, serta ke lokasi krisis yang benar-benar sedang berlaku. Sama seperti pembunuhan beramai-ramai Tutsi pada tahun 90-an, atau Yazidi di Irak sedekat yang lalu. Oh ya, tidak sepatah pun kata bantahan diucapkan tentang fakta bahwa Gaza menjalankan pasaran perdagangan hamba aktif melibatkan gadis-gadis Yazidi yang ditangkap oleh ISIS dan kemudian dijual serta dijual semula selama lebih 10 tahun. Dan ia masih berlaku, dan mereka masih ditahan serta didera di Gaza. Tapi bagaimana pula dengan Somalia, atau Kongo, atau Sudan Selatan, Nigeria Utara? Semua perkara ini sedang berlaku pada masa kini. Tempat-tempat ini, tempat di mana seluruh penduduk dihapuskan, sementara dunia terus menatal, lalu seolah-olah semuanya cuma bisikan. Tiada flotila yang pergi ke sana, tiada kempen tular diadakan, tiada sokongan daripada selebriti, tiada belia Eropa yang berbaris untuk menyelamatkan orang Afrika yang mati ratusan ribu orang. Saya rasa jika ia tidak boleh diselesaikan dengan mengumpulkan sekumpulan artis pop di studio menyanyikan lagu We Are the World, mereka hanya teruskan sahaja. Kerana tragedi itu tidak mewujudkan klik.
ia tidak menjadi tular. Ia tidak menawarkan keseronokan emosi yang jijik dan songsang seperti menentang Israel. Jadi kemarahan itu digunakan secara terpilih. Bukan di mana penderitaan paling besar, tetapi di mana ia paling mudah dipolitikkan. Jadi sekali lagi, kenapa? Sungguh, kenapa? Jelas sekali bukan karena kelaparan. Kecuali Anda seorang wanita Gaza yang suaminya seorang pengganas telah terbunuh dan kini bekas rakan seperjuangannya mengambil kesempatan seksual ke atas Anda supaya Anda mendapat makanan, seperti yang saya laporkan minggu lepas. Mungkin ia hanyalah golongan muda barat yang menyedihkan, sedang mencari makna dalam kehidupan mereka yang membosankan. Mereka memilih untuk ke laut, kerana berjalan di jalan-jalan ibu kota Eropah pada masa kini boleh menjadi sangat berbahaya, terutamanya bagi wanita. Nampak tak betapa mudahnya untuk menyebarkan dakwaan yang dibesar-besarkan hingga memesongkan realiti. Saya telah belajar daripada yang terbaik antara aktivis yang menggelar diri sendiri itu, tapi saya sudah terpesong daripada topik. Kita tahu satu perkara ini. Ia bukan kerana prihatin terhadap mangsa yang dianggap itu. Ia sesuatu yang jauh lebih jahat. Apa yang telah menjadi hobi kegemaran orang Eropah selama bertahun-tahun, yaitu penyalahgunaan dan penganiayaan terhadap orang Yahudi, kini telah dinafikan kepada mereka selama 3 generasi. Dan kini ia kembali popular secara besar-besaran. Terutamanya sekarang apabila mereka boleh jiwash perkara itu dengan menyatakan kebencian dan penganiayaan mereka terhadap orang Yahudi hanyalah terhadap Zionis atau memanggil kami sebagai Zios dan kemudian mengekalkan kemarahan moral mereka. Mereka menjerit tentang pembunuhan beramai-ramai. Tetapi mereka tahu itu semua mengarut. Kerana jika ini benar-benar tentang pembunuhan beramai-ramai, peta rantau ini pasti akan kelihatan sangat berbeza. Selepas melihat semua yang telah dilakukan oleh negara kecil Israel ini, kami seramai 7 juta orang terhadap orang Arab yang jumlahnya 10 kali ganda lebih ramai di Lubnan, Syria, Irak, Yaman, dan Iran. Selepas melihat semua yang telah kami lakukan kepada mereka, hakikat bahawa Israel tidak melakukan lebih banyak kerosakan kepada Gaza adalah bukti kepada sikap berhemah kami. Musuh-musuh kami di Gaza mempunyai lebih 20 tahun untuk membuat persiapan bagi serangan mereka. Mereka tidak pernah menyembunyikan niat mereka untuk memusnahkan Israel. Dan mereka mengulanginya sehingga hari ini. Dan itu termasuk laungan mereka seperti dari sungai ke laut. Kita sebenarnya boleh lakukan lebih banyak lagi dan menghapuskan lebih banyak lagi, serta menjadi penjajah yang lebih besar daripada hanya mengambil wilayah sebesar Washington DC. Dan ya, memang menyedihkan bahwa begitu ramai yang telah mati. Tetapi mereka tahu, bersekongkol dan meraihkan serangan ke atas Israel. Perang itu tragis, tetapi konteks adalah penting. Dan sistem yang mereka bina di bawah Gaza, terowong-terowong, senjata-senjata, puluhan tahun persiapan, semuanya direka untuk satu tujuan, untuk menyerang Israel berulang kali, secara terbuka dan dengan bangga, dan mungkin membawa kepada kehancuran kami. Tanggungjawab kami, seperti mana-mana negara lain, adalah untuk mengutamakan rakyat kami sendiri. Kami wajib melindungi rakyat kami. Mereka dengan sengaja dan sedar meletakkan orang awam mereka terus dalam garisan tembakan. Saya tahu ramai yang marah tentang kemusnahan di Gaza, dan ia memang satu perkara yang sangat menyedihkan. Memalukan Anda tidak bersuara tentang perkara itu selama bertahun-tahun, dan Anda hanya berdiam diri. Anda dengan berani menggambarkan keganasan yang datang dari penduduk Gaza sebagai satu bentuk penentangan. Baiklah, semoga Tuhan memberkati semangat berani ala William Wallace Anda. Hamas membina infrastruktur dan memburu anak-anak kita, serta meninggalkan kita tanpa pilihan selain memusnahkan ancaman itu. Perkara yang sama sedang berlaku sekarang di Lubnan. Mereka sedang melakukannya di Lubnan sekarang, menyalahgunakan setiap aspek yang dilindungi oleh nilai-nilai Barat, sekolah, kemudahan dan kendaraan perubatan, petugas media. Tindakan itu sendiri adalah satu jenayah perang di bawah undang-undang yang sering mereka gunakan untuk menuduh kita. Anda sedang melihat sebuah terowong Hizbullah sedalam 25 meter di bawah tanah, di bawah sebuah kedai pakaian awam di selatan Lubnan. Ini adalah bunker komando Hizbullah. Hizbullah menggunakannya untuk mengarahkan serangan terhadap orang awam Israel. Itulah sebabnya Israel sedang membongkar mesin perang Hizbullah di sepanjang sempadan untuk melindungi keluarga Israel daripada roket, serbuan, dan satu lagi, 7 Oktober dari utara. Israel mahukan keamanan dengan Lubnan, tetapi gencatan senjata tidak boleh dijadikan alasan untuk Hizbullah mempersenjatai semula. Dan terdapat kerosakan yang meluas akibatnya. Tetapi itu tanggung jawab mereka. Kita tidak boleh lebih bertanggung jawab terhadap orang awam mereka berbanding mereka sendiri. Sebenarnya, tiada seorang pun daripada mereka yang berlagak suci itu benar-benar peduli.
Tapi, kalau kau boleh menyerang dan mengkritik orang Yahudi, maka klik akan menjana pendapatan. Ia akan menjana uang untuk kau. Kau mengawal kitaran media dan suapan berita. Kau mempengaruhi dunia. Tunggu. Kawal media? Pengaruhi dunia. Jana Wang? Di mana kau pernah dengar itu sebelum ini? Bukankah itu yang kau tuduh terhadap orang Yahudi? Semua 15 juta daripada kami di seluruh dunia. Itulah tepatnya yang semua kamu, goim yang sebangsa dan penggemar kambing, serta pedofil yang suka memperkosa anak, selalu tuduh terhadap kami. Dan saya akan tanya sekali lagi, untuk apa sebenarnya mereka datang ke sini, sedangkan mereka jelas dapat melihat ada jurang antara naratif dan realiti yang ditunjukkan oleh orang Arab kepada kamu. Sherry Ozi adalah seorang penyelidik dan penulis dari Israel yang telah melakukan kerja-kerja serius dan sistematik mengenai dakwaan-dakwaan yang dilemparkan tentang Gaza. Beliau membandingkan tuduhan terhadap Gaza dengan pembunuhan beramai-ramai yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam sebuah artikel yang ditulisnya bertajuk The Gaza Genocide Claim. Apa yang berlaku apabila Anda membandingkannya dengan Rwanda, Armenia, dan Holocaust? Dan beliau melakukan sesuatu yang sebenarnya semua golongan yang berpura-pura marah itu enggan lakukan. Lihatlah realiti. Apa yang benar-benar berlaku, bukannya pengistiharan. Beliau menilai fakta dan bukannya propaganda. Dalam artikelnya, beliau mengemukakan beberapa perkara penting. Sherry mengesahkan perkara yang jelas. Ya, perang di Gaza memang amat dahsyat. Ya, orang awam telah menderita. Ya, trauma itu memang nyata. Tetapi beliau menegaskan bahwa perkataan genosid mempunyai makna dari segi undang-undang, bukan makna di media sosial. Dan untuk ia digunakan, ia memerlukan bukti niat untuk memusnahkan sesuatu, kumpulan kebangsaan, etnik, kaum, atau agama. Bukan kemusnahan atau pemusiran, dan bukan kemarahan terhadap besarnya tragedi itu, tetapi niat. Dan itulah perkara yang paling sukar untuk dibuktikan. Sherry kemudian melakukan sesuatu yang sangat mudah. Dia meletakkan Gaza sebaris dengan peristiwa lain dan membandingkannya berdasarkan data. Di Rwanda, 70% daripada populasi Tutsi telah dihapuskan dalam masa 100 hari. Dalam Holocaust, 2/3 daripada Yahudi Eropa telah dibunuh. Di Armenia, lebih daripada 1 juta orang telah dibunuh. Di Namibia, seluruh suku hampir dihapuskan. Malah genosid Yazidi, yang mempunyai kadar kematian yang lebih rendah secara peratusan, melibatkan pembunuhan sistematik, rogol beramai-ramai, pemaksaan penukaran agama, dan niat jelas untuk memusnahkan kumpulan tersebut. Angka-angka di Gaza jelas tidak menyerupai corak-corak ini. Ia langsung tidak mendekati dari segi skala, peratusan, atau kesan demografi. Sherry juga meneliti soal massa. Genosid sebenar sama ada diiktiraf serta-merta, seperti yang berlaku di Rwanda dan terhadap kaum Yazidi, atau selepas berdekad-dekad penyiasatan, seperti Holocaust dan di Armenia. Gaza, katanya, masih berada di tengah-tengah bukti yang dipertikaikan, angka yang dipersoalkan, dan prosiding undang-undang yang masih berjalan. Kes ICJ masih berjalan. Keputusan akhir masih bertahun-tahun lagi. Kemudian beliau melalui 5 kriteria PBB untuk jenayah genosid. Membunuh, mencederakan dengan serius, keadaan yang merosakkan, menghalang kelahiran, dan memindahkan kanak-kanak. Dalam kes genosid yang diiktiraf, berbagai kriteria dipenuhi dengan bukti jelas mengenai niat. Beliau menunjukkan bahwa di Gaza, pembunuhan dan kecederaan berlaku dalam konteks peperangan bandar. Kriteria lain didakwa atau dipertikaikan, dan bukti boleh ditafsirkan dengan lebih daripada satu cara. Dan beliau mengemukakan satu perkara undang-undang yang penting. Jika bukti yang sama boleh menyokong lebih daripada satu tafsiran, ICJ tidak membuat kesimpulan niat genosid. Itu adalah duluan undang-undang, bukan pendapat beliau, dan ia bukan satu kenyataan politik. Sherry mengakhiri dengan satu kesimpulan mudah. Tuduhan itu adalah serius. Oleh itu, ia layak mendapat penelitian yang serius. Dan tanda pagar, slogan, protes jalanan, semua itu bukan pengganti untuk proses pengadilan. Itulah sebabnya ada ICJ, dan itulah sebabnya perbandingan itu penting. Jika orang benar-benar serius, mereka tidak akan mengamalkan undang-undang antarabangsa secara terpilih dan mencipta tuduhan untuk memenuhi agenda serta memanipulasi keadaan. Mereka akan menanganinya dengan serius, seperti yang telah dilakukan oleh Sherry. Apabila Anda melihat bagaimana undang-undang antarabangsa digunakan hari ini, Anda tidak boleh mengabaikan kemarahan yang selektif. Cara istilah undang-undang diperluas, dikecilkan, atau dijadikan senjata, bergantung kepada siapa yang terlibat.
Apabila melibatkan Israel, semuanya berkaitan dengan agenda dan manipulasi keadaan untuk menyesuaikan dengan naratif yang telah ditetapkan. Dan apabila Anda tertanya-tanya, mengapa ini adalah naratif yang telah ditetapkan? Sangat mudah. Kami telah diserang pada 7 Oktober dan pada 8 Oktober. Malah sebelum Israel bertindak balas, mereka sudah pun berdemonstrasi di jalan-jalan di Amerika Syarikat dan ibu kota Eropa, menuduh kami melakukan pembunuhan beramai-ramai sejak dari awal lagi. Dan Anda perlu bertanya, di manakah semua suara ini, kerajaan-kerajaan ini, institusi-institusi ini, aktivis-aktivis ini, ketika lebih daripada 1,5 juta rakyat Syria dibunuh dalam perang saudara Syria? Di manakah mereka ketika anggaran menunjukkan hampir 100.000 daripada mangsa-mangsa itu adalah pelarian Arab yang tinggal di Syria? Tiada sesi kecemasan, tiada perarakan global, tiada flotila, tiada tuduhan pembunuhan beramai-ramai, tiada kempen antarabangsa yang menuntut pertanggungjawaban. Pihak yang sama yang memalingkan muka daripada kekejaman besar-besaran di tempat lain, tiba-tiba menunjukkan kemarahan moral mereka apabila negara Israel terlibat kerana politik yang diberi ganjaran. Jadi isu dan masalah yang kita hadapi ialah piawaian moral yang tidak konsisten digabungkan dengan sandiwara moral yang selektif. Dan kini, topeng hipokrit itu telah terlucut sepenuhnya. Hari ini mereka menjeritkan niat sebenar mereka secara terbuka. Mereka menyeru kepada kemusnahan Israel. Bukan keadilan, bukan hak asasi manusia, bukan keamanan, kemusnahan. Dari sungai hingga ke laut, hancurkan entitas Zionis. Dan mereka rasa bebas untuk mengatakannya kerana wacana global telah diracuni. Kerana dengan memesongkan apa yang berlaku di Gaza, dengan mengubah perang yang kompleks menjadi tuduhan palsu genosid, mereka telah mencipta satu alam moral di mana Israel digambarkan sebagai penjahat, tidak kira apapun fakta yang ditunjukkan. Sungguh menakjubkan bagaimana pemimpin-pemimpin negara Eropah yang sama yang kini menunjukkan kejutan yang dibuat-buat dan terpilih, terhadap tindakan yang diambil oleh Israel untuk menghentikan serangan yang bertujuan memusnahkan kami. Ini adalah pemimpin-pemimpin negara yang sama yang telah menghabiskan berdekat-dekat memberi syarahan kepada kami. Mereka memberitahu kami bahwa kami mesti mengiktiraf PLO kerana itu akan membawa keamanan. Jadi kami pun lakukan. Mereka meyakinkan pemimpin dan rakyat kami di Israel bahwa ia akan membawa keamanan. Mereka memberitahu kami berundur dari wilayah. Itu akan membawa keamanan. Kami lakukan itu juga. Dan apa yang berlaku? Konsesi-konsesi itu telah dieksploitasi oleh orang yang sama yang mereka kata akan menerima keamanan yang kami tawarkan. Dan niat damai itu. Mula-mula datang gelombang keganasan. Kemudian pengeboman berani mati. Selepas itu, roket pula menyerang. Dan setiap kali mereka memberi alasan mengapa orang Arab melakukannya, dan mengapa kita mesti menahan diri. Dan kemudian rancangan yang lebih besar yang dipercepatkan oleh Hamas, apabila mereka melancarkan serangan lebih awal daripada yang dirancang, semua ini bukanlah satu rahasia. Ia telah kelihatan selama bertahun-tahun. Pembinaan infrastruktur bawah tanah ini, serta serangan demi serangan terhadap Israel, kempen demi kempen. Dan setiap kali, daripada menuntut pertanggungjawaban daripada kumpulan-kumpulan yang melakukan keganasan ini, daripada menegaskan tentang akibatnya, kami, Israel, kami diminta untuk menahan diri. Kami diminta untuk membuat lebih banyak konsesi. Kami diberitahu bahawa jika kami hanya memberi sedikit lagi, keamanan akan muncul secara ajaib. Dan sekarang, kerajaan-kerajaan yang sama sedang berlembut, dan dalam beberapa kes, malah menggalakkan orang ramai yang berarak di jalan-jalan mereka sendiri sambil melaungkan slogan menentang Israel. Orang ramai itu bukan menyeru kepada kompromi, bukan menyeru kepada kewujudan bersama, tetapi menyeru kepada lenyapnya Israel. Setiap kali kami cuba mencapai persetujuan, setiap kali kami hulurkan tangan, jawapannya tetap sama. Keganasan, penolakan, dan desakan bahawa beban kompromi hanya dipikul oleh negara Israel. Dan Anda tahu apa yang berada di sebalik semua ini? Satu bentuk kebencian diri yang diproyeksikan. Eropa telah menghabiskan beberapa generasi menjauhkan diri daripada agamanya sendiri, daripada asas budaya yang pernah menyatukannya, dan daripada rasa identiti kebangsaan mereka sendiri. Jadi tidak hairanlah permusuhan mereka terhadap kita mudah timbul ke permukaan dan tersebar dengan begitu mudah. Kita orang Yahudi sentiasa menjadi, dan kini lebih daripada sebelumnya, segala-galanya yang Eropa tidak lagi tahu bagaimana untuk menjadi. Kita di Israel adalah satu bangsa yang berakar dalam kepercayaan kita, satu bangsa yang berakar dalam sejarah, satu bangsa yang berakar dalam kenegaraan, satu bangsa yang masih percaya kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.
Mereka, rakyat Eropah, bergelut dengan identiti mereka. Mereka membenci apa yang telah mereka tinggalkan. Dan dalam usaha untuk membenarkan kekosongan yang telah menguasai jiwa mereka, mereka memandang kita. Kita di sini di Israel, hanya dengan hidup yakin dengan identiti kita, sejarah kita, kepercayaan kita, dan kewujudan kita sendiri, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka hilang masih lagi mungkin. Makna itu masih lagi mungkin. Hidup yang berakar pada asal-usul masih lagi mungkin. Dan sebuah bangsa masih boleh percaya pada dirinya sendiri. Mereka telah menindas dan menjadikan kita kambing hitam kerana perkara ini selama bertahun-tahun. Namun bukan sahaja kita, orang Yahudi, tetap teguh dan bangga dengan siapa kita selama ini, mereka pula telah hilang arah dan hubungan dengan siapa mereka dahulu, dan mereka kini menderita. Dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak boleh dan tidak akan maafkan kita. Krisis identiti di Barat ini bukan sekedar tersembunyi di bawah permukaan. Ia menzahirkan dirinya secara agresif dan seringkali secara tidak rasional. Golongan kiri woke semakin terasing daripada negara mereka sendiri, warisan mereka sendiri, dan asas budaya mereka sendiri. Dan daripada menghadapi ketidakselesaan itu dengan jujur, mereka mengalihkannya keluar. Ketidakpuasan mendalam terhadap diri sendiri dilampiaskan kepada sasaran luaran yang mudah. Jadi mereka berpegang kepada suatu perjuangan rekaan yang tidak memerlukan pengorbanan sebenar, pemahaman sebenar, atau tanggung jawab sebenar. Satu perjuangan yang membolehkan mereka berasa benar sambil mengelak daripada kerja keras membaiki apa yang rosak dalam masyarakat mereka sendiri. Dan Israel menjadi tempat pelampiasan yang sempurna, bukan kerana apa yang dilakukan oleh Israel, tetapi kerana apa yang mereka tidak mampu hadapi dalam diri mereka sendiri. Dan dengan itu, kebencian lama telah mendapat nafas baru. Kerana apa yang kita lihat sekarang ialah gabungan simbiosis yang pelik dan tidak selesa antara sebahagian golongan kiri woke contemporary dan elemen-elemen kanan agama tradisional di Eropah dan luar. Dua kumpulan yang hampir tidak bersetuju dalam apa-apa pun tiba-tiba menemui bahasa yang sama apabila berkaitan dengan Israel. Motivasi berbeza, pandangan dunia berbeza, tetapi ganjaran emosi yang sama. Satu sasaran yang dirasakan selamat untuk dikecam, selamat untuk dipersalahkan, dan selamat untuk dibantah bersama. Perkaitan ini tidak berlaku hanya kerana fakta. Ia berlaku kerana Israel telah secara berkesan digambarkan sebagai Yahudi kolektif, menjadikan negara itu sebagai sasaran kecaman sejagat. Hanya dengan wujud, bertahan, berpegang pada identiti, sejarah, dan kesinambungan, ia mendedahkan sesuatu yang kedua-dua pihak sukar hadapi. Bagi satu pihak, ia adalah ketidakselesaan kehilangan pusat budaya. Bagi pihak satu lagi, ia adalah rasa tidak selesa terhadap dunia yang berubah dan tidak dapat mereka kawal. Dan bagi kedua-duanya, golongan kiri progresif dan sayap kanan ekstrim, ia menjadi layar tempat mereka memproyeksikan kebimbangan mereka. Baiklah, dengan mengambil kira semua ini, mari kita lihat beberapa peristiwa dari minggu ini. Kita akan mulakan dengan Iran, sudah tentu. Keadaan di sana, setakat hari Khamis, masih terperangkap antara kemungkinan perjanjian dan peperangan berskala penuh. Satu perjanjian yang mungkin buruk untuk Israel, saya tekankan mungkin, kerana seperti yang saya katakan dalam rancangan sebelum ini, kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Yang mana sebenarnya adalah baik, kerana semakin kurang yang didedahkan, semakin berhati-hati musuh perlu mengatur langkah mereka. Tetapi satu perjanjian mungkin tidak memenuhi kepentingan Israel, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pihak Amerika telah pun menggugurkan tuntutan untuk membongkar program peluru berpandu Iran. Perang berskala penuh berpotensi merosakkan ekonomi global. Jadi apa yang kita lihat ialah pengepungan jangka panjang ke atas Iran, dan ini muncul sebagai jalan tengah yang kreatif untuk melemahkan negara Iran. Ini serupa dengan realiti di Gaza sekarang, yang juga berada dalam semacam zon peralihan di mana Hamas masih ada, tetapi dari perspektif Israel, berfungsi hampir seperti kehadiran yang tidak hadir. Masih ada, tetapi jauh kurang mengancam berbanding sebelum ini. Dan ada juga aspek Lubnan dalam hal ini. Situasi pertengahan ini adalah gencatan senjata yang kononnya wujud, tetapi Hizbullah sentiasa melanggarnya, membolehkan Amerika Syarikat mengekalkan tekanan dalam kempen mereka terhadap Iran. Dan atas sebab itu, Israel bekerja sama dengan inisiatif keamanan yang dibayangkan sekarang, inisiatif keamanan yang, walaupun bersifat simbolik, masih mempunyai nilai, sekurang-kurangnya kerana tekanan yang mereka berikan kepada Hizbullah. Tetapi inilah keadaannya pada masa rakaman hari Khamis. Semuanya boleh berubah dalam sekelip mata, atau bahkan sepanjang hujung minggu. Bercakap tentang Gaza, hari Selasa menandakan 200 hari sejak gencatan senjata semasa antara Israel dan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober 2025.
Sepanjang tempo ini, Israel kebanyakannya mematuhi perjanjian itu secara unilateral, bermakna sejumlah besar bantuan mengalir masuk ke jalur Gaza, tetapi senjata tidak mengalir keluar. Hamas, bertentangan dengan perjanjian itu, enggan menyerahkannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap hari hampir 600 lori bantuan masuk ke Gaza secara purata. Itu hampir 5 kali ganda daripada apa yang mereka benar-benar perlukan. Makanan dan barangan ini mengisi poket Hamas dengan wang kerana mereka menjualnya kepada penduduk di sana. Dan itu membantu mengukuhkan pemerintahan mereka di jalur Gaza. Dan ia juga membolehkan mereka bersedia untuk menyambung semula pertempuran dengan cara yang membolehkan mereka bertahan berbulan-bulan dalam kepungan tanpa merasa sebarang kekurangan. Ini kerana tumpuan kita masih lagi kepada Iran. Ini akan berubah sebaik sahaja isu Iran diselesaikan. Perkara ini perlu diambil kira oleh rakyat Gaza. Dan sekarang kembali kepada flotila yang saya sebutkan tadi. Pasukan Israel awal pagi Kamis telah mengambil alih kawalan kapal-kapal dan flotila yang menuju ke Gaza. Unit juru cakap IDF berkata bahawa IDF sedang menguatkuasakan sekatan laut ke atas jalur Gaza mengikut arahan pimpinan politik Israel. Saya tambah bahawa ini juga selaras dengan undang-undang antarabangsa. Sebuah negara dibenarkan untuk mengisytiharkan sekatan laut sekiranya berlaku peperangan. Semasa pengambil alihan itu, peserta flotila mengedarkan video di mana anggota Navy SEALs Israel kedengaran menyeru mereka supaya menukar haluan, dengan mengatakan bahawa belayar ke Gaza melanggar undang-undang antarabangsa. Dan jika mereka ingin menghantar bantuan ke Gaza, mereka sepatutnya melakukannya melalui saluran yang diterima, iaitu melalui pelabuhan Ashdod di Israel. Kementerian Luar Negeri Israel memuat naik sebuah video dari operasi menaiki kapal yang menunjukkan sebahagian barangan yang dibawa oleh aktivis flotila tersebut. Antara barangan dan peralatan yang ditemui di atas kapal adalah dadah, alat kontraseptif, dan alat pencegahan lain. Memang betul-betul kapal cinta. Hamas, sudah tentu, telah membuat aduan dan menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap penahanan flotila oleh Israel. Saya tertanya-tanya apa yang mereka harapkan. Sebelum itu, pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah mengenakan sekatan ke atas kempen kutipan dana untuk flotila yang dianjurkan oleh Hamas bersama beberapa organisasi antarabangsa lain. Menteri Pertahanan mendedahkan bahawa di sebalik helah mengumpul dana untuk membeli kapal, penganjur telah beroperasi melalui kaedah yang tidak sah dan tanpa ketelusan. Baru-baru ini, aktivis dan tokoh kanan yang terlibat dalam kempen tersebut telah ditangkap atau ditahan di Tunisia dan beberapa negara lain atas syak wasangka menjalankan rangkaian yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan rasuah. Wah, adakah kita terkejut? Sekatan ini adalah sebahagian daripada kempen ekonomi yang lebih luas yang diketuai oleh pihak keselamatan Israel dengan kerjasama Amerika Syarikat terhadap organisasi pengganas Hamas dan terhadap cubaan untuk menggugat kestabilan keselamatan di jalur Gaza. Flotila tersebut secara praktikalnya sebenarnya melanggar resolusi 2803 PBB yang menetapkan bahawa bantuan ke Gaza mesti masuk hanya melalui saluran rasmi yang diiktiraf dan diluluskan. Dari situ, mari kita beralih ke Lubnan. IDF minggu ini telah mengeluarkan rakaman yang mendedahkan penggunaan sistematik ambulans dan peralatan perubatan oleh Hizbullah di selatan Lubnan untuk menyamarkan aktiviti pengganas. Organisasi pengganas itu mengeksploitasi kekebalan yang diberikan kepada kenderaan perubatan untuk mengangkut pengganas dan senjata pengganas. Dalam beberapa kes yang telah didokumenkan, pengganas dilihat dibawa dengan ambulans, sementara mereka bersembunyi di dalam beg mayat. Organisasi itu telah meningkatkan penggunaan ambulans sebagai cara untuk memindahkan pengganas antara lokasi yang berbeza sambil menyembunyikan identiti mereka. Rakaman tambahan menunjukkan pengganas yang terselamat daripada serangan IDF melarikan diri dan bersembunyi di satu kawasan sehingga ambulans tiba, mengambil mereka tanpa cedera sambil membaringkan mereka di atas pengusung di dalam beg mayat dan membawa mereka masuk ke dalam kenderaan. Ini adalah sistem yang sama seperti di Gaza. Dan apa yang akan menjadi tumpuan berita sudah tentu adalah Israel menyerang ambulans, bukannya memberitahu Anda apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir. Dan seperti di Gaza, jelas bahawa Hizbullah telah mengubah seluruh kawasan barisan hadapan menjadi rangkaian padat infrastruktur ketenteraan yang tertanam di dalam kawasan awam. Menteri Luar Israel Gideon Sa'ar telah membentangkan dokumentasi baharu yang menunjukkan senjata yang ditemui oleh pasukan IDF di selatan Lubnan. Menurut Menteri Luar, ancaman ini masih belum mendapat sebarang respons yang bermakna daripada kerajaan Lubnan yang saya ingatkan anda sedang berunding dengan mereka.
Menteri Luar menegaskan bahawa usaha terhad yang dilakukan oleh Lubnan hanya tertumpu di kawasan terbuka dan hasilnya adalah apa yang telah ditemui oleh IDF. Senjata disembunyikan di kawasan awam, termasuk di dalam sebuah sekolah dan lokasi sensitif lain, hanya beberapa kilometer dari sempadan Israel. Israel minggu ini meneruskan usaha untuk menghapuskan ancaman Hezbollah di sepanjang sempadan kita, dan terowong daripada rancangan Hezbollah untuk menyerang Galilea telah didedahkan. Ia termasuk bilik tidur, tangki air bersama peluru berpandu anti kereta kebal, dan pelancar di bandar-bandar yang menjadi tempat perlindungan. Dalam satu operasi berskala besar, yang termasuk penghapusan pengganas, IDF telah menemui 2 terowong dengan jumlah panjang 2 km dan kedalaman 25 meter, yang mana Hezbollah telah merancang untuk menyusup masuk ke Israel. Seorang pegawai keselamatan berkata bahwa ini adalah infrastruktur terbesar yang pernah ditemui di selatan Lubnan. Terowong-terowong tersebut kemudiannya dimusnahkan dengan letupan yang dapat dirasai di seluruh utara Israel. Ini adalah peringatan bahawa sebarang pengaturan masa depan di utara akan bergantung kepada keupayaan dan kesediaan Lubnan untuk menguatkuasakan perjanjian-perjanjian tersebut. Lubnan sedang terlibat dalam rundingan secara langsung dengan Israel. Rundingan yang secara teorinya boleh membuka pintu kepada masa depan yang berbeza dan lebih stabil. Tetapi pada masa yang sama, Lubnan tidak mengambil langkah-langkah praktikal yang diperlukan untuk menegaskan semula kedaulatannya sendiri. Ini adalah perkara yang bahkan seorang kanak-kanak pun faham. Tidak, serius, seorang kanak-kanak. Pengguna media sosial di Lubnan minggu ini telah menerbitkan satu message yang dihantar ke akaun Instagram jurucakap IDF berbahasa Arab, Lieutenant Colonel Avichai Adri, yang sangat popular di Lubnan, oleh salah seorang pelajar di sebuah sekolah menengah Lubnan. Dalam mesej itu, pelajar tersebut mendakwa bahawa ruang bawah tanah sekolah sedang digunakan sebagai tempat simpanan senjata Hizbullah. Menurut tangkapan skrin mesej Instagram yang tersebar dalam talian, pelajar itu menulis kepada Adri menggunakan huruf Latin dan berkata bahawa dia ingin memberikan maklumat yang sangat penting tentang sekolah tersebut. Pelajar itu mendakwa bahawa di dalam institusi tersebut terdapat senjata Hizbullah, termasuk Dewan Peluru Berpandu dan tempat perlindungan bawah tanah yang mengandungi senjata. Dan pelajar itu menambah bahawa dia hanya ingin menyampaikan maklumat tersebut dan meminta agar namanya tidak disebutkan berkaitan dengan perkara itu. Hizbullah seperti biasa menolak perkara ini dan menyifatkannya sebagai cubaan pelajar tersebut untuk membuatkan sekolah itu dibom oleh Israel, supaya pelajar itu dapat mengelak daripada ujian yang dia tidak bersedia. Saya tak tahu tentang Anda, tapi antara kumpulan pengganas Hizbullah dan seorang budak lelaki Lubnan muda, saya lebih percaya budak itu. Dan seperti yang mereka kata dari mulut kanak-kanak, atau seperti yang Alkitab beritahu kita dalam Mazmur 8 ayat 2, dari mulut kanak-kanak dan bayi, engkau telah menetapkan kekuatan. Saya Daniel Seaman. Sertai saya lagi minggu depan di sini dalam Straight Up dari JNS TV Studios di Baitul Maqdis, Israel.